أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini tuan-tuan puan-puan kita dapat bertemu sekali lagi dalam rancangan Tazkirah Pagi yang dibawakan khas untuk anda oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Jom tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala yang baru bersama dengan Facebook Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara untuk kita sama-sama kita kongsi-kongsikan, kita share. Ya, tak boleh masalah tuan-tuan, tekan je butang share kepada siapa-siapa yang kita kenal untuk kita sama-sama kongsikan kebaikan di pagi yang penuh barakat ini. Baik tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya lihat daripada muka tuan-tuan, wajah-wajah tuan-tuan puan-puan yang sentiasa berseri, senyum, ya. Itulah tajuk yang kita nak bincangkan, senyumlah. Baik tuan-tuan puan-puan, memang kalau kita senyum, ya, semua orang suka. Bila kita senyum, ya, semuanya bahagia. Apabila kita senyum, maka semuanya okey. Baik tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Senyum ini merupakan satu gambaran, ya, suatu ekspresi daripada diri kita di mana hati kita tenang, hati kita bahagia, hidup kita bahagia. Sebaliknya kalau hati kita tidak tenang, hati kita tidak bahagia, maka kita akan dapat lihat kesan hati kita yang tidak tenang, hati kita yang tidak bahagia, hati kita yang susah, hati kita yang sedih daripada ekspresi muka kita. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita senyum, apabila kita lemparkan muka yang berseri dan dengan senyuman itu, ya, menggambarkan kita tenang, kita bahagia. Walaupun hakikatnya mungkin kita ada masalah, terusan dan sebagainya, tapi itulah yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Ya, senyumnya kita kepada saudara kita merupakan satu sedekah. Tengok tu tuan-tuan puan-puan, nak bersedekah tak perlu keluarkan duit. Ya, tak perlu kata apa-apa pun, tak apa, senyum je tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bincangkan tentang hakikat kehidupan kita yang memang kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi, ya, hari ini kita sentiasa mengikuti perkembangan rapat, ya, perkembangan berkaitan dengan COVID-19. Ya, semalam kita dikemparkan lagi dengan jumlah yang besar sebenarnya dibandingkan dengan masa-masa yang lalu, 290 lebih. Jadi saya mohon kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, jom sama-sama kita jaga kita. Ya. Kita berusaha untuk menjaga kebersihan, menjaga kesihatan, menjaga SOP yang telah ditetapkan sebagai usaha kita untuk kita mengekang COVID-19 dan kita tidak mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kamu campakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Jadi kita tahu memang virus ini suatu yang agak sukar untuk dikesan, kita tak nampak, terkadang dia punya simptom-simptomnya pun tidak jelas bagaimana, tiba-tiba sudah dijangkiti. Maka lebih baik, ya, kita buat pencegahan, kita melakukan usaha untuk pencegahan agar kita dapat menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain daripada dijangkiti virus yang semua orang tahu itu merupakan sesuatu yang sangat bahaya. Namun jangan lupa itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Yang mungkin ada tuan-tuan puan-puan yang saudara maranya terkena dijangkiti, dan mungkin tuan-tuan puan-puan yang bersama dengan kita pagi ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jangkitan virus COVID-19 ini. Namun, ya, jangan kita bersedih, ialah susah hati, tapi kita gembirakan diri kita, kerana dengan kita menggembirakan diri kita, kita tidak ada tekanan, boleh menguatkan sistem antibody kita
Apabila kuat sistem antibody kita, insya-Allah tubuh badan kita mampu untuk melawan virus tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Kenapa kita perlu senyum? Ya? Kenapa kita perlu senyum? Apa jua masalah? Terkadang kita susah, duit ada. Hari ini kita risau lagi dengan keadaan ekonomi yang semakin tertekan, dengan COVID yang semakin meningkat. Ya? Kemudian berbagai sekatan dilakukan. Tuan-tuan puan-puan tetap kena senyum. Cuba kenal balik. Kan? Kita mula-mula datang itu tanpa apa-apa. Kita lahir dunia ini tanpa ada apa-apa. Kita datang ke dunia dengan tangan kosong dan tidak membawa sebarang harta. Dan ingat, bila kita pergi meninggalkan dunia ini, ya, kita juga akan meninggalkan segala harta yang kita miliki ketika di dunia. Ya. Dan itulah hakikatnya, kita semua akan menjadi bakal jenazah. Ya. Jadi suka kita suka, senyumlah tuan-tuan puan, ya, dengan keadaan yang ada, redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila kita senyum, kita tenang, pemikiran kita akan rasional dan kita boleh berfikir dan kita merancang apakah tindakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita dah perasaan kita sedih, kita keluh kesah, kadang kita putus asa, kita menyalahkan orang lain, kadang kita tak boleh nak kawal perasaan dan marah kita, di situ kita sukar untuk membuat satu rancangan, satu tindakan yang rasional. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk terus kongsikan perkongsian pada pagi ini, ya. Dan kita juga di dalam dakwah mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-tuan puan-puan untuk kita merancangkan dan kita mengaktifkan, ya, usaha-usaha dakwah untuk sama-sama kita mewujudkan suatu masyarakat yang harmoni, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau tak sempat pada pagi ini pun boleh, ya, subscribe saluran YouTube, ya, di mana siri-siri yang lepas kita simpan dan kita kumpulkan di channel YouTube Dewan Dakwah. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh jadikan sebagai satu rujukan untuk panduan dalam kehidupan kita. Ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi dan menyuluhi perjalanan hidup kita, dan kita tahu mana yang betul, mana yang salah, ke arah mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita perlu senyum lagi, ya? Hakikatnya tuan-tuan puan-puan, ya, apa yang kita miliki harta yang kita miliki, harta tubuh badan yang kita miliki, ya, cermin mata yang saya pakai ini, ya, baju yang saya pakai, itu bukan milik kita sebenarnya. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh badan yang kita rasa, wow, kalau lelaki sadar, handsome, kalau perempuan cantik, ya, dan sebagainya, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa tuan-tuan puan-puan? Kalaulah itu milik kita, ya, kita kata, we can control what we want. Kita boleh kontrol apa yang kita nak. Tapi hakikatnya kita tak boleh nak keluar. Contoh tuan-tuan puan-puan, ada tak orang yang kalau boleh dia tak nak tua, dia nak muda je, sweet 17 je, ya, tapi hakikatnya kita tak kawal sampai masa umur tu berlalu, kita akan takkan tua, ya. Muka kita dah 50, 60 tahun, kita cubalah guna apa pun yang boleh kita nak jaga kecantikan kita, sampai masa kerepot kita tak kerepot juga. Kerana itulah fitrah yang Allah Ta'ala jadikan ke atas kejadian manusia. Kita tidak memiliki apa-apa, semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, namun kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurus sesuatu yang dititipkan kepada kita. Apa dia? Tubuh badan kita, harta yang ada pada kita, kedudukan yang ada pada kita. Dan yang sangat bimbang tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Justru itu, ya, betulkan mindset anda dalam kehidupan kita. Kita harus senyum, kita harus redha, kita harus tenang dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. InsyaAllah kita akan berbahagia, bukan sekadar dunia, tapi kita akan berbahagia di akhirat. Jangan kita banding-bandingkan dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain. Boleh nak bandingkan, tapi dengan syarat kita nak berusaha, kita nak berazam nak jadi seperti dia, dengan banyak kebaikan yang diperolehi daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baik tuan-tuan puan-puan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, contohlah tuan-tuan puan-puan, kita kadang rasa sedih apabila kita kehilangan seseorang yang tersayang. Kita kehilangan ibu ayah kita, kita kehilangan, ya,
mungkin pasangan kita, kehilangan anak-anak kita. Dan keadaan itu di luar daripada kawalan kita nak menunjukkan keadaan itu bukan dalam kawalan kita dan kita tidak memiliki mereka. Sebab konsep pemilikan adalah kita boleh ada autoriti, kita boleh kawal. Dan apabila kita kenangkan balik, ya, kita ingat balik kepada orang yang kita sayang. Ibu bapa kita, ayah kita. Apa yang kita ingat? Ya, tubuh badannya sudah tidak ada, jasadnya sudah dimakan tanah. Tapi yang kita ingat adalah kenangan-kenangan manis bersama dengan mereka yang menjadikan kita terkadang senyum sorang-sorang, senyum sendiri-sendiri kerana kita teringat balik kenangan yang bersama dengan pasangan kita, kenangan manis bersama dengan orang-orang yang bersama dengan kita. Justru tuan-tuan puan-puan, itulah kita kena sentiasa senyum, tenang, bahagia agar kita apa? Kita dapat memikirkan, dapat berfikir secara rasional dan kita akan menjadi orang yang terbaik di dalam kehidupan kita. Justru tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dua perkara ini yang perlu kita fahami, sesungguhnya apa yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah dan kita hanya boleh melakukan sesuatu itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita pegang dua perkara ini, insya-Allah kita akan sentiasa tenang di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqi maharima takun a'badan nas warda bima qasama Allah lak takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa hibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman wa la tusiru dhahka fa inna kasrata dhahki yumitul qalba. Jadi dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW memberikan suatu panduan kepada kita bagaimana kita nak sentiasa gembira dengan kita menjadi yang terbaik. Ialah bila kita berjaya cemerlang, jadi the best, maka kita akan rasa gembira, kita akan rasa tenang dan kita akan bahagia, kita akan sentiasa senyum memanjang. Ya. Nabi kata, ittaqi maharima. Ya. Takutlah, peliharalah, ya, diri kamu daripada segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqi, bertakwalah kepada Allah. Jaga diri kamu daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takun a'badan nas, maka kamu adalah orang yang sangat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih. Macam kita tak buat kebaikan, tapi bila kita ni tinggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang, secara automatik, insya-Allah kita akan menjadi orang yang baik-baik. Jadi bila kita baik, kita akan rasa tenang dan kita akan rasa bahagia. Kadang kita terfikir kita tak tenang, kita susah nak senyum. Sebab kita fikir macam mana aku nak jadi hamba yang soleh. Macam mana aku nak memperbaiki amalan-amalan kita. Macam mana kita nak hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dah ajar kepada kita untuk kita menjadi orang yang sangat beribadah, abid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'badan nas. A'badan nas ini adalah dalam bahasa Arab panggil sirah mubalaghah, orang yang paling mengabdikan diri kepada Allah. Orang yang sangat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Ittaqi maharima. So kita kena jaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hubungan sesama manusia. Ya, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak mencuri, kita sangat bahagia sebab orang tak benci kita. Ya. Kalau kita tak melakukan perkara-perkara yang keji, contoh dia, ya, nauzubillah, berzina, riba dan sebagainya yang berkaitan orang lain, ya. Ya, orang tidak akan mencela kita, kita pun akan senyum dan bahagia. Kita tidak menipu, sentiasa jujur, sebab insan dilarang kita daripada menipu. Orang pun akan sentiasa hormat kepada kita. Ya. Kita tidak khianat dalam kerja-kerja yang kita lakukan. Orang akan sentiasa menyanjung kita dan menghormati kita, maka kita akan rasa tenang dan kita akan rasa bahagia. Senyumlah hidup kita. Kemudian yang kedua, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ya. Maksudnya redalah, ya, reda dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bahagikan untuk kamu. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya.
Biasalah kalau orang paling kaya, siapa yang tak senyum, siapa tak bahagia. Everything yang dia nak, semua kan dia boleh dapat. Ya. Nak beli kereta besar, nak beli rumah besar. Duit ada, orang kaya. Dia akan rasa tenang dan senyum, bahagia. Namun tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih kaya daripada itu ialah apabila dalam diri kita ini kita redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nabi kata takun aghnan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya, orang yang tak perlukan orang lain, orang yang tidak meminta-minta. Sebab konsep kaya ni kan tuan-tuan puan-puan tidak mencukupi, semua dah ada, dia tak perlukan bantuan orang lain, dia tak perlu meminta-minta daripada orang lain. Itu yang dikatakan orang kaya. Ya. Tapi cuba tengok tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ukur kekayaan itu daripada sudut harta, cuba tengok harta itu sama ada dia dapat itu betul-betul dia punya ataupun mungkin dengan sahabat pun hutang. Oh, sekarang berniaga kan, semua ambil pinjaman, hutang dan sebagainya. Mungkin ambil duit orang lain. Kadang orang suka sangat minta pelampuran daripada orang lain untuk melakukan satu projek. Mungkin dia kaya, tapi tengok baliklah. Ya, duit itu betul-betul dia punya atau tidak, ataupun dia keluarkan zakat atau tidak. Ya, dalam kekayaan itu ada hak orang lain. Jadi bila kita redha ya, dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, setelah kita berusaha sebaik mungkin, kita berniaga dapat macam ni dan usaha ya, dengan sebaik mungkin, dapatlah sejumlah tu, kita redha, kita bersenyum, alhamdulillah, kita pun tenang. Ya, kita berikan banyak pun alhamdulillah, kita senyum, bahkan kita sedekah lagi kepada orang, bantu orang yang memerlukan. Ya, hati kita tenang, hati kita gembira, muka kita tersenyum apabila kita melihat kegembiraan orang lain. Dan itu pun boleh kita rasa benar-benar bahagia, dan senyum itu adalah tanda bahasanya hati dan jiwa kita tenang dan bahagia. Yang kedua, yang ketiga, Nabi kata wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Ya. Buatlah baik kepada jiran kamu, kamu akan menjadi orang yang beriman. Allah rati, apa kaitan iman dengan buat baik kepada jiran? Iman itu kan berkaitan dengan akidah kita, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mengapa Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan ihsan, berbuat baik kepada jiran itu dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi tuan-tuan menunjukkan bahawa iman itu bukan sekadar percaya. Iman itu perlu dibuktikan. Iman itu perlu direalisasikan di dalam kehidupan kita. Dan Nabi sebut, nak tengok orang itu betul-betul beriman adalah bagaimana dia berurusan dengan jirannya. Jiran ini umumlah, sebab jarika jiran tu dengan perkataan akhirah tu, sama jiran itu saudara kita ke, jiran itu bukan saudara kita ke, orang lain, jiran kita yang muslim ke ataupun yang non-muslim ke, maka kita perlu berbuat baik dan menghormati mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika. Sayangilah orang lain sebagaimana kamu menyayangi diri kamu, kamu akan menjadi orang Islam. Nah, jadi Islam itu lebih kepada hubungan sesama manusia. Kita menjaga kebaikan, menjaga hubungan dengan orang lain. Kita sayang kepada kita dan kita sayang kepada orang lain. Dan kita sayang kepada orang lain sebagaimana kita sayang kepada diri sendiri. Maka itulah sifat-sifat orang yang beriman. Seorang Muslim memang dia akan sentiasa alert. Itu bahasa Englishnya kan. Kalau bahasa kita ni prihatin. Ya, syakna dengan apa yang berlaku di persekitarnya, khususnya berkaitan dengan orang Islam. Ya, sebagai tanda bahawasanya dia adalah orang-orang yang menyerah diri kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajarkan kita untuk sentiasa berbuat baik kepada orang lain. Jadi gitulah tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jadi bahagia, kita nak sentiasa senyum. Yang pertama sekali, ya, kita nak apa? Kita tinggalkan segala bentuk maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita kena redha ya dengan apa yang Allah Taala berikan kepada kita. Sama ada susah ke senang, kaya ke miskin, apa juga keadaan, kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan keluh kesah, jangan salahkan orang lain. Move forward. Yang ketiga, kita jaga hubungan kita dengan jiran-jiran kita. Iaitulah tanda orang yang beriman.
Yang keempat, kita sayangi seluruh umat manusia, ya, sebagaimana kita sayang kepada diri kita sendiri, sebagai tanda bukti anda adalah seorang Muslim yang sebenar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar itu dulu untuk tazkirah pagi pada pagi ini bersama saya dengan Ustaz Muhyiddin bin Mukhtar, Dewan Dakwah Masjid Darul Negara. Jangan lupa untuk share dan like, ya, Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara. Juga jangan lupa juga untuk kita menyumbang kepada tabung dakwah Masjid Dakwah Negara untuk kita menyebarkan kebaikan, untuk kita aktifkan aktiviti dakwah, sama-sama kita menyeru kepada kebaikan, ya. Dan jangan lupa juga untuk share dengan orang lain, kongsi-kongsikan kebaikan. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Dewan Dakwah untuk kita lihat balik, untuk kita murajaah pengajian-pengajian yang lepas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati hidup kita, dan jangan lupa sentiasa senyum. Kerana senyum tak perlu kata apa-apa, tak perlu buat apa-apa, hanya kita fikirkan senyuman dalam hati kita, insya-Allah kita tenang dan kita boleh menggembirakan orang lain. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.